surah ini diturunkan di Makkah. Ini gaya pimpinan Ar-Rahman. Dalam tafsir lain dia mula dengan nama surah dulu, baru pergi turun. Tapi tak apa, kita ikut pimpinan, sebab pelajar-pelajar ada kitab ini. Surah ini diturunkan di Makkah, maknanya dia panggil surah Makkiyatun. Surah Makkiyah. Sebab apa dipanggil? Ada ulama kata, ada ulama tafsir dia kata, waqila as-surah makkiyatun illa qawlahu ta'ala wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Ayat 38, famadaniyun. Ayat Nisa Madinah, tapi dia letak dalam surah Makkiyah. Sebabnya wallahu alam. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Jarir Al-Mawardi dan lain-lain. Namun begitu, hukiyal ijma'u ala zalik, dinukilkan ijma' bahawa surah ini Makkiyah. Cuma khilaf tadi tentang satu ayat, ayat 38 tadi, ada kata itu Madaniyah, dimasukkan dalam surah Makkiyah. Baik para pelajar, kita dah faham makna Makkiyah, artinya ayat ni turun di Mekah sebelum berhijrah, sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dia panggil fatrah zamaniyah. Mengandungi 45 ayat. Ayat dia pendek. Ayat dia pendek, menariknya dia punya bacaan dia akan berhenti satu lagu ya, berhenti dia. Kita tengok tadi kan ayat yang kita baca, bunyi ba belaka, ba'i ajib, ba'id, hafiz. Ayat lain pun lebih sama. Nanti kita baca ayat lain nanti, dia akan jumpa situ juga. Marij. Jadi ayat dia comel. Kalau kita baca dalam solat tu, sedap baca, tengok ayat lain. Wa ma laha min furuj wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij jannatin wa habbal hasid. Kalau ada kata galik, mana kita dengar satu 45 ayat sekejap je. Dinamakan suratul Qaf. Mari kita pergi kepada tasmiyah. Dinamakan suratul Qaf kerana Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan huruf yang tersebut, huruf Qaf, dan hanya Allah jua yang mengetahui maksud dia. Tak usah duk korek lah. Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Allah Ta'ala tahu kenapa dia mula dengan surah dengan huruf Qaf. Satu lagi kawan dia suratul Sad. Nama surah pun pendek, kalau ni Qaf, yang tu Sad. Ada lagi surah yang dimulakan dengan huruf, satu huruf Nun, tapi tidak dinamakan dengan surah. Dia pergi ambil Al-Qalam, wal qalami wa ma yasturun. Jadi nama tasmiyah, nama surah Qaf ini, sebab Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan apa? Dengan huruf Qaf. Qaf, habis satu huruf yang wal Qur'anil Majid. Kata ulama tafsir, wahya minas suwari, ini di antara surah-surah yang dinamakan dengan huruf yang terletak di permulaan dia, huruf dia. Seperti Taha. Taha nama surah. Sad nama surah. Qaf nama surah. Yasin nama surah. Tapi yang ada satu hurufnya dua, Sad dengan Qaf, untuk nama surah. Untuk pembukaan ayat ada lagi Nun. Jadi sebab apa dinamakan surah ini dengan surah yang tersebut? Limfiradi kulli suratin, kerana setiap surah itu tersendiri dia tu. Tak ada surah lain pula dengan huruf yang sedemikian. Mana kalau orang panggil surah Sad, surah Qaf, tak akan tukar. Kalau kata surah Alif Lam Mim banyak.
Yang ni tak ada. Dia saja ada. Dan telah terdapat dalam beberapa riwayat Abi Waqid Al-Laythi dan Hisham binti Harisah radhiyallahu anhuma menamakan surah ini dengan Qaf. InsyaAllah dua-dua hadis ini kita akan baca dalam bab Fadailis surah nanti, dalam Fadailis surah. Tapi surah itu telah dinamakan dengan nama yang tersebut, dengan nama yang tersebut. Ilahlah kita. Para pelajar sekalian, tulis pelajar. Min ahammi maqasidi hadhihi surah, objektif utama surah ini taqriru usulil iman, nak menetapkan asas keimanan, iaitu al-ba'tsu, kebangkitan semula, wan nusyur, kamu akan dikumpulkan balik, keluar daripada kubur, wan nubuwah, dan tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil maqasid, objektif surah. Adapun tajuk surah secara bernombor, yang tadi secara umum, yang ini dia panggil spesifik secara bernombornya, tajuk-tajuk besar, tajuk-tajuk utama yang Allah sebut dalam surah ini ada 10 tajuk. Tanda ni pelajar, ada 10 tajuk. Yang pertama, as-sana'u 'ala al-Qur'anil Karim, Allah Ta'ala puji Al-Quran, wat tanwih bi sya'nihi, menyatakan kehebatan Al-Quran itu sendiri. 2, zikru da'awal musyrikin, Allah sebut juga dakwaan-dakwaan puak-puak kafir dan keingkaran mereka kepada kenabian dan kebangkitan, warraddu alaihim, dan kritikan, jawapan balas kepada dakwaan yang salah itu. 3, al-hassu 'ala an-nazar, galakkan supaya setiap orang melihat, memerhati, tengok kepada kejadian langit dan isi kandungannya, tengok kepada bumi dan apa yang ada di atasnya, daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, daripada kering kepada hidup, daripada hidup kepada kering. Itulah bandingan hidup balik semula selepas daripada mati. 4, yang keempat, at-tazkir bisu'i aqibatil mukazzibin as-sabiqin, memperingatkan manusia tentang buruknya akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul yang telah lalu, dan apa yang mereka akan terima bila masuk dalam kubur dan di akhirat nanti, wal iyazu billah. 5, at-tazkiru bi'ilmi Allah ta'ala syamil likulli syai', memperingatkan manusia ilmu Allah Ta'ala lengkap, dia bagi semua sesuatu Allah Ta'ala tahu belaka. Jangan ada manusia yang cuba berlindung, konon-kononnya Tuhan tidak tahu lah. 6, zikru sakaratil maut, zikru sakaratil maut, menyebut tentang kesakitan mati. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut, ya Allah permudahkan urusan kami ketika nak mati ya Rabb, waqtim lana bi husnil khatimah. Dan juga keadaan huru-hara di akhirat esok, dan apa yang berlaku di hari kiamat disebut dalam surah ini. 7, wa'dul mu'minina bil jannah, janji syurga kepada orang-orang mukmin, dan Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada sifat mereka. Allah sebut di antara sifat ahli syurga yang penting disebut di sini.
8. Tasliyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang menimpa sebahagian daripada kaumnya, dan membimbing mereka supaya dapat bersabar dengan melakukan tasbih banyak-banyak pada siang hari, pada waktu siang, dan setiap kali selepas sujud, selepas solat. Mana kita kena banyak tasbih kalau nak tenangkan hati. Yang ke-9, Allah SWT perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya bertazkir bil Quran, ingatkan manusia dengan Quran ini. Dan bagi orang yang takut kepada Allah, takut pada siksaan Allah, Quran ini menjadi garis panduan mereka. Mereka akan ikut, akur dan taat kepada apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga sama yang ke-10, yang ke-11, yang ke-9, yang ke-10 dalam kitab kita ni. Dia silap letak nombor, ada 9 saja. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara isu-isu yang terdapat dalam Al-Quran, dalam surah apa ni? Surah Qaf. Kita bolehlah tambah satu lagi lah supaya cukup 10 juga, iaitu Allah Ta'ala nyatakan bahawa Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Allah Ta'ala tahu, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala tahu lebih dekat daripada orak tengkuk kamu, orak leher kamu tu. Artinya ilmu Allah Ta'ala tu meliputi segala perkara. Kalau orak kita dekat, Allah Ta'ala tu lebih dekat lagi ilmu dia tentang perjalanan hidup kita, apa yang kita buat atas dunia, yang baik ke yang buruknya, semuanya duduk di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka kita mesti berhati-hati, langkah berjaga-jaga supaya tidak menyusahkan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik.